hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang membingungkan. Semarak Niaga Keluarga Malaysia dilancarkan semalam bagi membantu sektor perniagaan bangkit semula, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PM CARES. Semarak Niaga, usahawan bangkit. Topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini. Saya Hazel Desmond akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Salam sejahtera, ini BIS Malaysia, edisi Selasa 22 Februari 2022. Ketika ini bersama langsung melalui saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, seperti biasa anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Sebelum itu, kita terlebih dahulu ikuti perkembangan saham yang disediakan PNB Investment.
Perdana Menteri semalam melancarkan inisiatif Semarak Niaga bernilai 40 bilion ringgit sebagai sebahagian daripada strategi induk bajet 2022 untuk membantu usahawan dalam negara. Program itu akan memperbanyakkan akses pembiayaan kepada sektor perniagaan, terutama untuk pengusaha PMKS dan sektor informal. Respons BIS mendapatkan pandangan penalisis ekonomi untuk memahami lebih lanjut manfaat inisiatif berkenaan. Semarak Niaga Keluarga Malaysia yang mempunyai peruntukan sebanyak 40 bilion ringgit untuk membantu perniagaan yang masih lagi terjejas akibat pandemik COVID-19, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Ini boleh dilihat dari skop inisiatif itu sendiri apabila kita melihat pelbagai bantuan merangkumi jenis perniagaan juga telah disediakan. Sebagai contoh, kita lihat 200 juta diperuntukkan untuk skim pembiayaan informal dan mikro di bawah tekun yang pada masa ini sedang memproses lebih kurang 23,277 permohonan untuk mendapatkan pinjaman sehingga RM10,000 yang dikenakan kadar faedah sifar peratus untuk perniagaan tersebut. Kita melihat juga pembiayaan kredit mikro berjumlah 1.8 bilion ringgit masih lagi diteruskan untuk tahun ini dan diletakkan di bawah pelbagai agensi yang seperti Tekun, Agrobank, BSN, Bank Rakyat dan Bank Negara Malaysia. Perniagaan koperasi yang di bawah program transformasi ekonomi gerakan koperasi atau transfer yang mempunyai peruntukan 10 juta bagi memulihkan aktiviti koperasi yang terjejas, dan kita lihat ada juga satu lagi program untuk koperasi berjumlah 30 juta ringgit untuk maksud program pembiayaan intervensi pemulihan ekonomi koperasi. Yang satu lagi yang menarik saya lihat di bawah program Semarak Niaga ini, kerajaan ambil maklum semasa pandemik ini berlaku, banyak perniagaan yang terjejas turut disediakan alternatif kaedah pendanaan yang berjumlah 2.1 bilion melalui pelaburan equity dan juga kuasi equity. Untuk mengetahui bagaimana inisiatif Semarak Niaga membantu perniagaan, Bual BIS petang ini akan membincangkan topik Semarak Niaga Usahawan Bangkit bersama dengan panel undangan di studio seketika nanti. Bagi menambah peluang penyertaan dalam perolehan kerajaan, syarat keperluan pendaftaran akan dipermudah. Syarikat yang pertama kali mendaftar sijil pendaftaran perniagaan MOF dikenakan bayaran cuma RM150 berbanding RM450 sebelum ini. Sebagai tambahan, syarikat yang beroperasi dari premis perniagaan sejenis SOHO, shared, partition dan co-working space juga dibenarkan mendaftar. Bagi menambah peluang penyertaan dalam perolehan kerajaan, syarat keperluan pendaftaran akan dipermudah. Syarikat yang pertama kali mendaftar sijil pendaftaran perniagaan MOF dikenakan bayaran cuma RM150 berbanding RM450 sebelum ini. Sebagai tambahan, syarikat yang beroperasi dari premis perniagaan sejenis SOHO, shared, partition dan co-working space juga dibenarkan mendaftar. Program ini merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti untuk dimanfaatkan oleh setiap golongan usahawan. Bagi perniagaan mikro dan kecil, kerajaan peka di atas keperluan akses kepada pembiayaan dengan kadar faedah yang rendah. Dalam perkara ini, skim pembiayaan informal dan mikro atau SPIM akan menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 pada kadar faedah 0% dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal. Saiz dana untuk program ini sahaja berjumlah RM200 juta.
Baik, program Semarak Niaga akan menjadi pelengkap kepada usaha kerajaan melalui sektor kewangan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan dan bantuan bayaran balik pinjaman bagi melihat bagaimana inisiatif ini membantu usahawan di dalam negara untuk kembali bangkit, terutama dalam fasa pemulihan pasca pandemik ini. Bualbis petang ini membawakan salah seorang penerima manfaat Semarak Niaga di bawah program SME Revitalization Financing MIDF. Di studio bersama saya ketika ini adalah Encik Zalani Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif ZL Empire. Ya. Encik Zalani, terima kasih meluangkan masa bersama Bualbis petang ini untuk berkongsi pengalaman dan juga cerita-cerita mengenai perjalanan perniagaan Encik Zalani dan juga bagaimana program SME Revitalization Financing MIDF ini memberi manfaat kepada perniagaan Encik Zalani. Kalau boleh, mungkin kita boleh mulakan sedikit mengenai latar belakang syarikat ZL Empire dan apa antara aktiviti utama perniagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada RTM menjemput saya ke studio hari ini. Sama-sama. Sebagai pengenalan, saya adalah bekas Ketua Pramugara ataupun In-Flight Supervisor atau dalam bahasa Inggeris dipanggil Purser Malaysia Airlines. Okay. Jadi disebabkan restructuring ataupun perubahan besar pada tahun 2016, saya berhenti daripada MAS dan masa itu juga saya adalah seorang trainer, tenaga pengajar. Saya mengajar topik seperti soft skills lah. Dan selepas keluar daripada MAS itu, saya tubuhkan syarikat saya pada tahun itu juga, 2016. Dan Alhamdulillah, selepas 3 bulan saya dapat satu kontrak daripada Binapuri Holdings yang membuat LRT di Kuala Lumpur. Okay. Dan selepas itu juga saya dapat kontrak untuk buat team building, dua-dua team building daripada Pekeso. Dan saya juga telah menjadi training provider untuk HRDF. Bermaksud dia ada nama baru sekarang, HRD Corp. Yeah. Jadi saya lebih cenderung sekarang untuk membuat latihan kursus untuk golongan B40, ibu tunggal dan asnaf. Ya. Ya, jadi ZL Empire ini sebenarnya menjadi merupakan sebuah syarikat penyedia latihan korporat. Ya, betul. Baik, mungkin boleh kongsikan juga bagaimana adapun jenis bantuan yang diterima oleh syarikat ZL Empire dan bagaimana ini membantu perniagaan syarikat terutamanya dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Okey. Saya telah mendapat pembiayaan daripada MIDF, Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Yeah. Dan skim itu dipanggil SMERF, SMERF, Small Medium Enterprise Revolving Finance. Okay. Dan kebaikan pembiayaan inilah tahun ini saya memohon tahun 2021 pada bulan Oktober dan bulan Disember telah diluluskan. Okay. Ya. Dan tahun ini dia bermula 6 bulan daripada Januari ke Jun saya tak payah bayar apa-apa. Okey. Dan lepas Jun tu saya kena bayar RM500 saja sampai akhir tahun. Dan bayaran penuh 1,800 bermula daripada 2023 sampai 2028. Okey. Kalau boleh dikongsikan Encik Zalani, apa antara cabaran utama yang dihadapi oleh ZL Empire? Kita tahu ramai PKS di luar sana, apatah lagi selepas COVID-19 ini menghadapi masalah utamanya ialah aliran tunai. Yeah. Adakah sama juga dengan ZL Empire atau mungkin ada cabaran lain? Kursus saya lazimnya saya buat secara face to face. Yeah. Jadi bila kerajaan mengimplementkan PKP selama 4 bulan. Jadi saya tak boleh dan tim saya tak boleh melaksanakan kursus selama 4 bulan tu. Jadi kekangan tu di sanalah 4 bulan. Dan peruntukan yang diberi tu, saya bagi contoh, sekiranya perbelanjaan saya sebulan tu 10,000 lah contoh. Dan 4 bulan tak boleh menjalankan perniagaan saya, dah jadi 40,000. Jadi dengan pembiayaan tu sebanyak 100,000 tolak 40,000, saya masih ada 60,000 untuk bertahan. Untuk jangka pendek.
Ya, itu aliran tunai masalah utama. Ya. Dari segi kos menjalankan perniagaan, ada bagaimana agaknya ia terjejas sepanjang berdepan dengan krisis COVID ini? Saya lebih pada mencari kontrak. Okey. Kontrak untuk menjalankan kursus-kursus latihan seperti saya sebutkan tadi. Ya. Lebih pada cenderung pada melatih kemahiran untuk B40 Ya. dan ibu tunggal. Ya. Jadi kalau dah ada MCO tu, jadi tak ada pendapatan lah. Ya. Sebab ada MCO tak boleh buat latihan. Latihan face to face. Ya, itu kekangan saya. Dan usaha pendigitalan ketika itu bagaimana? Untuk membuat webinar sebab kami lebih pada untuk efektifnya, kami lebih pada kursus macam satu kelas. Ya, lebih senang berinteraksi. Ya. Lebih boleh mendapat maklumat yang lebih terang dan daripada one to one persendirian macam ni. Ya. Boleh bertanya macam-macam soalan. Tapi kalau macam melalui digital, mungkin terhad. Sebab nak tanya soalan tu daripada macam masa saya trainer, orang nak tanya saya, lepas tu dalam komputer tu orang kena tunggu. Ya. Jadi kadang-kadang masalah pendengaran. Ya. Tapi kalau dalam kelas, seorang-seorang boleh tanya saya. Ya. Up close and personal contohnya lah. Boleh berdepan, boleh berdiskusi, boleh tanya macam-macam soalan. Jadi dia orang boleh memahami tajuk-tajuk yang saya kemukakan. Ya, cabarannya di situ adalah komunikasi. Komunikasi dua hala dan satu hala itu berbeza kalau dalam konteks memberi latihan. Betul. Terutama kepada golongan sasar untuk memastikan matlamat latihan itu benar-benar membantu mereka yang dilatih. Betul. Untuk itu, Encik Zailani, apa mungkin impak daripada bantuan yang telah diberikan kepada ZL Empire ini bagi tempoh jangka pendek ini? Bagi saya anggapkan pembiayaan ini bagi saya jangka pendek. Okey. Sebab bila kita pinjam, kita kena bayar balik. Betul. Dasarnya kita kena bayar balik. Jadi dengan dana yang saya ada tu, lepas dapat pembiayaan tu, saya akan usaha untuk mencari dana lagi, sponsor lagi untuk membantu golongan-golongan B40 dengan ibu tunggal dan asnaf ni. Sebab saya rasa yang lebih terkesan diorang. Dia orang lebih terkesan. Jadi saya terpaksalah pergi berjumpa dengan corporate bank ke apa ke untuk memohon buat CSR, corporate social responsibility, untuk meminta bantuan untuk membantu. Jadi pulangan pada hasil pada usaha saya ni, pihak-pihak tertentu, company-company yang besar akan mendapat potongan cukai lah. Ya. Sebab dia orang membantu. Ya. Itu. Ya. Kalau boleh saya gambarkan bantuan ini umpama talian hayat kepada syarikat Encik Zailani? Saya beranggap pun begitulah. Ya, memang saya rasa syarikat yang besar sampai syarikat kecil pun terkesan. Ya. Jadi apa yang kerajaan buat ni memang saya sokonglah. Ya. Kita sebagai rakyat Malaysia pun ini adalah satu saya satu kata alhamdulillah, kerajaan prihatin tentang rakyat. Jadi kerajaan keluarkan skim-skim macam ni, keluarkan daripada memberi kepada agensi-agensi kerajaan untuk rakyat memohon bantuan-bantuan ni. Saya kira mungkin ramai juga usahawan di luar sana yang mungkin kurang keyakinan ataupun tak tahu di mana nak bermula kalau nak buat permohonan bantuan perniagaan ini. Mungkin berdasarkan pengalaman Encik Zailani sendiri, mungkin boleh kongsikan pengalaman itu, bagaimana proses yang dilakukan dari awal, dari A sampai Z. Bagi saya, saya lebih pada kawan. Ya, kita kena kawan, kita kena baik kepada orang. Ya. Jadi satu hari saya ramai kawan yang baik-baik. Okey. Jadi satu hari saya ada menelpon kawan saya bernama Cik C. Zarif. Dia adalah Director SME Corp. Dia kata, cuba awak mohon MIDF. Saya pun terfikir juga MIDF. Ya. Jadi saya pun masuk internet, tekan laman sesawan MIDF, keluar segala-galanya. Jadi kita baca sesuatu. Bila dah baca tu, akhir sekali di hujung laman sesawan tu ditulis contact us, hubungi kami. Jadi saya pun menelpon, ada pegawai tu jawab, kata, Cik Zailani, tolong sediakan semua dokumen-dokumen yang diperlukan.
seperti IC depan belakang, photostat, bank statement, penyata bank, penyata untung rugi, bil elektrik air, alamat rumah, semualah dengan borang permohonan. Ya. Selepas 3 hari, saya terkejut. Pengurus MIDF yang bernama Cik Zumiza Zubir. Okey. Ya, dia telefon saya. Dia kata, Cik Zaini, boleh tak saya nak tambahan dokumen? Okey. Alhamdulillah saya ada. Tapi saya kagum dengan pegawai pengurus tu, manager dia, Cik Zumiza Zubir tu, sebab dia bersungguh-sungguh ia nak bantu saya mendapatkan pembiayaan ni. Selepas seperti saya sebut tadi, bulan 10 saya mohon, bulan 12 satu hari dia Cik Zumiza telefon saya, dia kata, saya ni permohonan Cik dah diluluskan. Saya bersyukur, alhamdulillah. Terus sujud syukur. Dan dia kata tunggu sekarang untuk buat tanda tangan. Jadi tanda tangan pun saya tak payah pergi ke MIDF, melalui handphone WhatsApp. Kita sign. Tapi kepada pemilik-pemilik perniagaan, pastikan ada COP company. Itu penting. Masih diperlukan. Masih diperlukan. Ada juga agensi-agensi lain memerlukan cap mohon syarikat. Itu tebal sikitlah. Tapi cop company lain. Cop company cop aja. Ni cop mohon dia besi. Dia ada macam bunga tu. Dia kena, itu penting. Ada juga setengah agensi kerajaan perlukan tu. Baik. Itu antara perkongsian Cik Zalani mengenai cara-cara untuk memohon bantuan yang ditawarkan di bawah program Semarak Niaga. Semarak Niaga, usahawan bangkit. Lebih banyak perkongsian selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Saya menyeru agar rakyat negara ini terus membudayakan data dan maklumat dalam pengurusan kehidupan agar negara dapat membentuk tamadun bangsa yang berfikiran kritis dan analitik berpaksikan data. Statistik dan data ini amat berkait rapat dengan pola berfikir dan seterusnya diolah kepada keputusan dan keberhasilan. Natijahnya, negara bakal melahirkan rakyat yang berminda kelas pertama selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia ke arah mencapai negara maju pada tahun 2030. Sudahkah kita bersedia untuk hidup bersama virus COVID-19? Apa harapan anda? Bersediakah kita ke fasa endemik? Kita pernah melalui saat yang sukar dan kini keadaan bertambah baik. Banyak sektor ekonomi dan aktiviti sosial kini dibuka dalam norma baru. COVID-19. Justru kita harus patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Ayuh kita bersama sebagai sebuah keluarga Malaysia ke arah reopening safely. Baik, Bualbis hari ini melihat kepada inisiatif Semarak Niaga, usahawan bangkit. Topik ini menjadi fokus Bualbis hari ini dan saya masih lagi di studio bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif ZL Empire, Encik Zalani Zakaria, merangkap penerima manfaat program SME Revitalisation Financing MIDF. Encik Zalani, terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan bagi manfaat pemain industri PKS di luar sana. Kalau kita lihat kepada inisiatif Semarak Niaga di bawah bajet 2022 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri semalam, mungkin apa agaknya pemerhatian Encik Zalani terhadap usaha pemulihan ekonomi yang sedang dan terus digerakkan oleh kerajaan ketika ini? Bagi saya, kita pun sedia maklum banyak syarikat-syarikat yang gulung tikar. Jadi saya rasa kerajaan pun sedar keadaan ini. Kerajaan pun telah mengeluarkan inisiatif-inisiatif yang terbaik sekarang. Seperti semalam Perdana Menteri mengatakan telah melancarkan SPIN di mana tidak ada cagaran.
tidak perlu ada cagaran. Seperti saya pun, saya yang dapat pembiayaan ini tak ada cagaran. Jadi saya memintalah kerajaan supaya mewawarkan lagi, supaya mungkin ada yang tak tahu lagi. Ya. Kita ada internet, media masa, boleh wawarkan lagi. Dan saya memang setuju terhadap kerajaan melancarkan semarak niaga ni untuk membantu semua golongan rakyat. Ya. Jadi saya alu-alukan semua businesses atau peniaga-peniaga mengambil peluang ini yang ditawarkan oleh kerajaan. Saya kira di luar sana banyak PKS yang mereka tahu banyak jenis-jenis bantuan, tetapi mungkin ada juga yang khawatir terhadap komitmen pembayaran balik pinjaman kerana mungkin kita tahu ramai yang berdepan dengan ketidaktentuan aliran tunai dan dengan kes COVID yang semakin mendadak, dan mereka merasakan risau untuk memberi komitmen terhadap bayaran balik pinjaman itu. Mungkin pernahkah juga perkara ini terlintas di fikiran Encik Zalani ketika memohon bantuan? Ya, pernah juga. Tapi kalau kita sebagai seorang ahli peniaga, kita kena tahu dia punya risiko. Ya. The risk, ya, risiko. Jadi kita kena berani. Kita kena berani kerana kita kena tengok masa depan, masa ada apa yang kita boleh buat. Kalau macam mana kita nak, macam saya selalu buat restructuring, pengubahan, potongan-potongan yang patut untuk syarikat saya, untuk survive untuk masa depan. Jadi alhamdulillah dengan strategi saya, dengan pembiayaan ini saya dapat maju ke depan. Ya. 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 Bagaimana, apa agaknya perancangan ZLN Empire untuk memanfaatkan pembiayaan yang diterima? Mungkin ada rancangan untuk mengubah struktur cara pemasaran ataupun meluaskan akses pasaran ke luar Malaysia. Saya ada cadangan insya-Allah untuk membuka sebuah akademi kursus. Dan saya akan buat untuk dalaman di Malaysia dulu. Membantu rakyat kita dalam berbagai subjek ataupun topik. Dan juga kepada rakan-rakan ataupun ahli-ahli peniaga, orang ramai sana, boleh juga bukan MIDF aja, tapi kita boleh meminta kepada Bank Rakyat yang ada program macam ni. Dia orang sedia membantu. PUMB, Perbadanan Usaha Nasional Berhad, Tekun, MARA pun ada untuk peruntukan untuk wanita. Ada yang saya diberitahu ada grant untuk wanita yang untuk berniaga. Jadi orang kita kena ambil inisiatif lah. Sebab bila makanan tu dah depan kita, pinggan dah ada, cuma kita perlu ambil sudu dan membuat pinggan tu je. Kenapa kita tak buat? Kenapa kita takut? Kita kena buang sikap takut tu. Buang sikap yang tak berani. Kita kena berani. Kita walaupun pandemik ni ada, tak apa. Teruskan. Kerajaan pun akan membantu. Kita ada AKPK juga. Tapi itu akhir sekalilah. Tapi kalau boleh ambil apa yang kerajaan beli. Pergi masuk dalam internet tu, media masa. Pergi baca apa yang patut, pergi berjumpa dengan pegawai-pegawai yang saya sebut tadi di agensi kerajaan tu. Memang dia orang akan membantu. Dan bantuan itu sebenarnya di hujung jari saja sebenarnya, kerana semua maklumat itu ada di laman web. Tidak perlulah memandu ke pejabat mereka dan mengetuk pintu satu persatu seperti zaman dahulu kala. Dan ketika ini semua bantuan-bantuan itu boleh diakses di hujung jari sahaja. Ada di situ. Mungkin Cik Zalani mungkin nak gunakan kesempatan ini untuk berkongsi juga apa antara sokongan lain yang diperlukan oleh peserta PKS ketika ini, khususnya mungkin syarikat penyedia latihan korporat seperti ZLN Empire. Nak saya cerita apa kursus-kursus tu ke? Boleh. Okey. Saya lebih cenderung pada kursus kemahiran melatih seseorang itu untuk menjadi usahawan. Jadi contohnya untuk B40, topik-topik saya adalah memasang aircon, membaiki handphone, masakan untuk ibu tunggal. Masakan tu pun dia luas. Masakan untuk chicken chop ke, boleh buat kek ke, cupcakes ke, buat keropok leko, digital printing, dan macam-macam lagi. Jadi bagi saya inisiatif ni, pergilah cuba masuk dalam laman map tu, tengok
apa pembiayaan yang sesuai atas perniagaan kita. Pergi mohon dan pergi berjumpa pegawai itu dan jangan takut. Ubah sikap tu, sebab tu ada, sebab sikap kita kadang-kadang saya faham dia takut, dia tak tahu nak bercakap dengan pegawai tu, nanti minta macam-macam. Ya, paling penting dokumentasi tu. Dokumentasi tu kena ada, tapi tak apa. Kalau tak ada macam mana? Ada pun tak ada tadi, tapi pegawai tu akan cuba bantu. Jangan risau, dia akan cuba bantu disebabkan pandemik ni. Dia dah menjadi berubah keperluan. Mungkin satu dokumen tu tak ada, tak apa. Dia boleh ganti yang lain. Itu yang saya diberitahulah. Dia orang akan cuba sebab kerajaan nak bantu dia orang. Baik, Cik Zalani Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif ZL Empire, terima kasih kerana berkongsi pengalaman mengenai manfaat yang diterima melalui program SME Revitalisation Financing. Baik, Bual Base itu tadi menutup Base Malaysia hari ini. Selepas ini kita akan teruskan setia menonton RTM untuk lebih banyak perkongsian menarik dan program yang memberi manfaat kepada anda. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu untuk memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Saya Hazel Desmond, salam keluarga Malaysia.